بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح علينا بفضل العارفين ورزقنا فهم النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kalau ikutnya kita sambung yang ke berapa? 9. Jauhnya. Tak apa, boleh tukar dah situ, tulis dah 10. Ya. Rasanya berkaitan khusyuk solat dulu kan. Tak apa, yang tu kita boleh ulang balik. Cuma apa yang saya bawa ni kita baca ni dulu. InsyaAllah kita baca ayat dulu. Ayat ni dah dalam ayat surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maksudnya barang siapa yang membawa amal yang baik, maksudnya membawa di sini iaitulah satu amalan yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginya yakni pahala 10 kali lipat amalnya. Maknanya setiap daripada amalan kita Allah Subhanahu wa taala tidak membalasi secara setimpal, tapi Allah Subhanahu wa taala membalasinya secara berganda. 2 rakaat solat subuh kita tunaikan macam kita dah solat 20 rakaat, maknanya 10 kali solat tu. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Makna setimpal. Satu kejahatan yang dia buat, maka dosa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia akan tanggung juga satu saja. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya ataupun dirugikan. Maknanya orang yang melakukan kebaikan diberi pahala oleh Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahalanya kalau dia buat baik. Manakala bagi orang yang melakukan kejahatan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membalasi gandaan dosa buatnya, sedangkan yang dia buat hanya satu kesalahan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya hamba-hambanya. Daripadanya kita akan dapat melihat sifat Maha Pemurah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyebutkan hal yang serupa dengan makna makna ayat ini, antara lain ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kita lihat seperti mana yang telah disebut, seperti mana yang disebutkan di sini terjemahannya. Disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat yang dikemukakan daripada Tuhannya, maknanya hadis qudsi, yakni maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Penyayang. Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, dicatatkan baginya pahala satu kebaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna rabbakum azza wa jalla rahimun. Lalu dengan perkara inilah kita dapat melihat rahim Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, bila kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita belajar tasawuf, bila kita menyebut bagaimana cara kita nak tengok Allah, nak lihat Allah, jadi jawapannya yang pertama, kita tidak melihat Allah seperti mana kita melihat antara kita sesama lain, satu sama lain.
Kita melihat objek sebab Allah Subhanahu Wa Taala bukan berupa makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala bukan objek. Allah Subhanahu Wa Taala pun juga bukan bayangan. Kalau kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala juga itu bukan Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bukan bayangan. Begitu. Jadi bila nyebut cara untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maksud adalah memahami nama-namanya. Bila kita faham, seperti mana contoh daripada hadis ini berdasarkan ayat yang kita telah baca, Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita faham maksud Rahim di sini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala yang besar, gandaan pahala walaupun dengan satu amalan yang kita lakukan. Jadi itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak pula Allah Subhanahu Wa Taala membalasi seseorang melainkan setimpal dengan apa yang dia buat, kalaulah berkaitan dengan kesalahan yang dia buat. Jadi ini Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada Rahim, nescaya apa pun kita tak dapat. Apa pun tak dapat. Maknanya kita ni ibarat seperti mana bekerja siang dan malam, tapi sampai ke cukup bulan tak diberi upah, tidak diberi gaji, apa pun tak ada. Pernah berlaku ke dalam dunia? Ada dulu zaman Bani Israel, dia kena bertani atas tanah Firaun, dia perlu bercucuk tanam. Bila dapat hasil, diharapkan Bani Israel tak boleh makan. Kejamnya akan Firaun. Lalu dia tak bagi apa-apa pun, dia tak bayar apa-apa. Itulah nama Firaun. Kalau lah tak kejam macam ni, tak nama Firaun. Dengan nama Firaun pun kita jahat je nama ni. Macam orang dia. Ya. Bunyi apa? Oh, je tu. Baru perasan? Oh. Kita dah habis syawal kak, perasan tak? Tak perasan lagi. Jadi sambung daripada hadis ni, barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, dicatatkan baginya pahala suatu kebaikan. Maksudnya ni niat. Dalam Islam apa-apa pun kita mulai dengan niat. Bahkan ulama kita mengajar, perbanyakkan kamu niat walaupun belum buat. Oh gitu. Walaupun begitu jangan sampai sekadar niat, berusaha untuk buat. Walaupun begitu jangan tinggal niat. Sebab setiap hari kita niat walaupun kita belum buat, itu semua gandaan pahala yang akan diberi oleh Allah berdasarkan dia dah cetuskan niat dia. Seperti mana seseorang macam kita lah, habis saja kuliah ni kita niat minggu depan kita nak datang lagi. Lalu hari ni kita dah niat Rabu, Khamis kita niat lagi, minggu depan nak datang. Lepas tu Jumaat kita niat lagi, Sabtu kita niat lagi, Ahad kita niat lagi, Isnin kita niat lagi, Selasa kita niat lagi. Seminggu dah kita niat. Lalu bila kita datang hari Rabu itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala seperti mana 7 darab dengan 10. Dia cara dia begitu. Itu pasal bila kita nak buat haji, kita niat dulu, biar kita dapat haji yang besar pahala dia. Gitu. Jadi contoh, kalau sekiranya kita dah niat 2 hari, hari pertama dah 1 niat, hari kedua dah 2 niat, hari ketiga baru kita buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tengok amalan kita itu sehari, tapi dia memberi pahala berdasarkan dengan 2 hari yang kita telah niat. Bila kita buat satu amalan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasi. Niat yang pertama hari Isnin, niat yang kedua adalah hari Selasa. Contoh begitu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala dengan apa yang kita buat, macam gandaan 2 kali lagi. Maksudnya sekali kita buat 10, tapi kita ada 2 niat, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi, disebabkan ada 1 niat 20. Dia kaedah dia begitu. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada kalanya niat itu lebih besar daripada perbuatan seseorang. Niat itu lebih besar daripada perbuatan seseorang. Sebab seseorang tu kadang-kadang dia niat sampai setahun, lepas tu dia buat. Sebab satu-satu amalan kadang-kadang kita buat amalan tu setahun sekali mungkin.
Seperti mana contoh, nanti 10 Muharram kita nak puasa. Lagi berapa bulan tu kita nak puasa. Lalu setiap hari kita niat, aku nak puasa Muharram, 10 Muharram, aku nak puasa 10 Muharram. Setiap hari daripada bulan tu. Kalau 30 hari dalam satu bulan, 30 niat dia baca. Begitu. Lalu bila sampai 10 Muharram dia puasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran dasarkan setiap hari yang dia niat. Hari pertama dia niat dah dapat 10. Hari yang kedua dia niat dah dapat 20 pula. Hari yang tiga dia niat 30. Berdasarkan niat. Itu kaedah. Itu pasal Rasulullah sebut, hanya sebab niat kadang-kadang pahala tu lebih besar daripada amalan kita sendiri. Disebabkan kita memperbanyakkan niat. Begitu. Ya. Kita tak buat. Kalau sekiranya kita tidak buat atas takdir Allah tak apa. Tapi kalau kita malas buat, tak sepatutnya lah. Kalau sebab uzur, disebabkan memang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan kita tak dapat nak buat. Seperti mana Rasulullah, Nabi waktu tu 10 Hijrah, 10 Muharram juga kes dia. Rasulullah kata, kalau sekiranya aku masih hidup lagi tahun depan, aku akan mula puasa 9 lagi. Bukan, ini bukan Muharram, ini cerita betul lah, 9 kan. Kita sebut apa 10 Muharram tu? Puasa apa? Arafah tu bulan Zulhijjah, orang ambil haji. Selalu kita puasa 10 Muharram kan. Betul lah, Ashura gitu. Puasa Ashura. Lalu Rasulullah kata, kalau aku hidup dah tahun depan ni, aku nak puasa 9 lagi. Maknanya 9, 10. Lalu kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah wafat tahun yang ke-10. Tahun ke-11 tak ada dah. Lalu Rasulullah tak dapat nak puasa. Cuma Nabi kan dah niat. Ini namanya ikrar. Lalu begitu juga kalau sekiranya kita dah niat tahun ni, tengok-tengok tak sampai sebab ajal mari dulu, lalu tak dapat nak buat. Cuma pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi macam kita dah buat. Seperti mana sebahagian sahabat Rasulullah nak pergi jihad, naik kuda, tak sampai lagi ke lapangan jihad, kawasan jihad tu, dia jatuh kuda dia, mati. Lalu turun ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala atas dia niat, dan dapat juga pahala walaupun dia tak sempat nak pergi jihad. Jatuh kuda dia tu dah dapat syahid dah. Itu disepakati oleh seluruh ulama akidah di Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab Allah yang cabut nyawa dia. Tapi adilnya Allah, kasih sayangnya Allah, walaupun dia cabut nyawa, dia bagi dulu pahala macam orang tu buat. Cuma kalau sekiranya kita niat, akan tetapi kita sengajakan untuk meninggalkannya, tak mau buat, maka pahala niat kita hanya sekadar niat sahaja, hanya sekadar dapat pahala niat je lah. Cuma dulu saya pernah sebut, ada juga seseorang yang niat, cuma niat dia tak dapat pahala. Dia ada 3-4 bahagian gitu. Kalau sekiranya seseorang tu hanya khatir, terlintas satu niat dia nak buat, tapi dia niat apa tu dia lupa, lintasan khatir tadi yang dia niat tak dapat pahala. Yang dimaksudkan dapat pahala apabila dia ambil berat, makna dia niat, dia ingat dia nak buat, dia ingat nak buat, apa tu dia buat. Niat pahala ni, niat dia dah dapat pahala. Begitu. Kaedah dia begitu. Sebab sebahagian ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala atas niat selagi mana dia, kita sebutlah, bertanggungjawab dengan niat dia, ataupun ambil berat dengan niatnya. Sebab bila sebut niat, dia qasad dengan kesungguhan, azam. Kalau khatir, dia lintasan, dia gitu-gitu, lepas tu kita akan lupa. Cuma kalau sekiranya dia ada keazaman yang kuat, lalu kita akan tunaikan. Seperti mana solat. Kalau sekiranya kita tak masukkan azam ke situ, tak sah solat kita. Masuk ke azaman solat, kita kena sebut dia solat fardu ke dan solat sunat. Kemudian pula berkaitan dengan solat, ni zuhur ke ni asar, dia kena sebut. Kalau dia tak sebut, tak masuk azam. Kalau tak masuk azam, dia tak sah solat dia. Contohlah zuhur, sahaja aku solat 4 rakaat kerana Allah, Allahu Akbar, tidak sah. Tak sah. Semua mazhab kata tak sah.
Sebab apa? Sebab kalau dia tak sebut zuhur, ini bukan satu azam, kesungguhan tak berlaku. Lalu yang mensahkannya, dia mesti sebut zuhur, barulah sungguh dia nak solat zuhur. Sebab kalau dia sebut solat yang 4 rakaat, dia solat apa? Solat sunat ada 4 rakaat. Solat fardu yang mana? Isyak pun 4 rakaat. Solat isyak kalau sekiranya ditunaikan dalam waktu zuhur, sah tak? Tak sah. Lalu sebut di zuhur ke, di asar ke. Jadi sebutan tadi jadi ta'yin, dia kena sebut. Boleh dapat pahala, bukan sekadar dapat pahala, sahlah solat dia. Tapi kalau sekiranya dia tidak sebut, maka tidak sah. Termasuk solat sunat. Solat sunat ni sebelum punya ni, solat sunat selepasnya rawatib kan, dia kena sebut. Kalau tak sebut dalam mazhab Syafi'i, dia tidak sah. Dia tak sah. Gitu. Kecuali dalam satu fatwa mazhab Syafi'i, ini keadaan aksiden lah, darurah, kita takut terlewat berjemaah dengan imam. Lalu sebagai ulama berfatwa sah. Kalau sekiranya dia niat solat je, sahaja aku solat mengikut dengan apa yang disolatkan oleh imam tadi. Mana imam solat zuhur kan, dia pun ikut. Jadi yang tu sah. Sahaja aku solat mengikut dengan apa yang disolatkan oleh imam. Cuma kes macam ni, kes-kes orang-orang terlewat je. Kalau kita tak lewat, kena sebut lah kita ni jadi makmum. Tapi makmum pun kena sebut. Kalau kita tak sebut jadi makmum, siapa yang jadi imam sebenarnya? Siapa pula jadi makmum? Jadi memang dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang jadi makmum dia kena sebut. Kalau dia tak sebut makmum, Allah bagi pahala berdasarkan niat dia balik. Kalau dia tak sebut makmum, Allah bagi dia satu dia, seorang-seorang solatnya. Macam ikut perbuatan imam, cuma pahala dia satu tu je, satu solat yang dia buat. Lalu bila sebut makmuman ataupun mengikut imam, barulah dapat gandaan dengan apa yang dibaca imam, dia pun dapat. Kalau berkaitan dengan ganjaran solat berjamaah, dia dapat 27 darajat. Kalau dia buat di masjid pula dapat 500 kali solat, tu dia akan dapat. Cuma kalau dia tak sebut, ulama kata sah, cuma dia tak dapat berkaitan dengan pahala atau ganjaran yang besar bagi orang yang berjamaah. Jadi di sini ditentukan dengan niat tadi. Dengan niat. Mana ada agama yang ajar apa-apa mulai dengan niat? Islam saja yang ajar. Islam saja ajar. Sebab agama lain tu jadi sesat sebab tak ada niat lah. Solat. Rasulullah yang kata. Dia begini ya. Rasulullah SAW sebut ada pun orang yang solat berjamaah itu dengan orang yang solat bersendirian. Solat berjamaah mendapat 27 darajat, manakala solat seorang-seorang dapat 1 darjat. Dan Rasulullah sebut lagi, barang siapa yang solat di situ masjid yang ada ditunaikan solat Jumaat, mana tu menjadi masjid jami' nama dia, maka dia akan dapat ganjaran seperti mana dia telah solat 500 kali. Kalau kita solat di Masjidil Haram, gandaannya 100,000 kali. Begitu. Jadi di solat yang ada buat Jumaat ni namanya solat jami'. Walaupun kita sebut surau, tapi dia buat solat Jumaat, dia tetap masjid sebenarnya. Lalu dia akan dapat gandaan seperti mana 500 kali solat. Tapi kalau sekiranya dia solat tempat yang tak ada solat Jumaat macam surau, dia hanya dapat seperti mana kembali balik dengan 27 darajat sahaja. 500 dia terlepas, dia tak dapat yang tu. Kenapa disebut ada perbezaan? Perbezaan dikaitkan dengan hukum di dalamnya. Sebab bila kita mari masjid, kita boleh i'tikaf tahtu masjid, dia lebih besar lah. Tapi kalau kita mari surau, kita sekadar boleh untuk solat berjamaah 27 darajat kita boleh dapat. Cuma tidak ada tahiyatul masjid, tidak adanya i'tikaf. Sebab i'tikaf dengan tahiyatul masjid tempat yang ada buat solat Jumaat saja. Kecuali kalau sekiranya memang nama surau, cuma dia dah buat solat Jumaat, tak ada masalah nak buat tahiyatul masjid ke ataupun i'tikaf. Ya.
Dalam mazhab Syafi'i adapun solat Jumaat tu hukumnya harus, jaizah ataupun mubah, harus. Ini hukum asal, Dalam Islam kita kena ambil pada usul dulu, asal dia punya hukum. Seperti mana contoh bagi laki-laki solat Jumaat dalam mukim dia wajib, itu usul dia. Bagi perempuan adalah harus. Cuma walaupun harus, ada tempat baginya ruang dewan solat khas untuk perempuan dan terhindar daripada fitnah. Tak ada laki-laki nak lalu kawasan dia sembahyang. Lalu bila dia ikut imam mendengar khutbah, dia dapat pahala macam laki-laki juga. Tidak perlu, tak perlu. Kenapa dia nak solat zuhur, dia dah sembahyang? Kecuali kalau dia mari tu dia tak solat Jumaat lah, tapi dia duduk dalam masjid, itu solat zuhur lah. Betul. Solat Jumaat ni syarat dia berjamaah. Kalau dia seorang-seorang tak boleh solat Jumaat, baik lelaki baik perempuan. Kalau surau tu dia dah buat sembahyang Jumaat situ, tapi disebabkan terdirinya sebuah masjid berdekatan itu, jadi surau tu tak buat dah Jumaatnya, ya. Jadi adakah sembahyang Jumaat di surau tu masih mendapat 500? Tidak dapat. Di mana surau? Tak ada dah, tak jadi masjid dah. Tak jadi masjid. Dia masjid ni macam ni. Sebenarnya surau tak ada dalam kamus. Kamus Melayu pun tak ada, melainkan yang baru. Sebab surau ni bahasa Parsi. Dalam Quran pun ada juga kaitan dengan surau ni. Musalla, tempat solat, dia lebih umum. Musalla ni lebih umum. Sebab apa? Bila orang buat musalla, nama dia register musalla, dia boleh dapat title masjid. Tapi kalau kita dah buat nama surau, susah nak dapat masjid. Sebab saya ada kaitan juga dalam hal ni. Cuma bila saya tanya orang besar dalam jatah agama, kenapa masjid, kenapa surau dah ada solat Jumaat, nak kekalkan nama surau, biarlah nama masjid. Dia kata sebenarnya ada urusan bab pejabat, nak mudahkan urusan. Sebab apa? Di Selangor ni dia masjid mesti bawah dia mesti kelulusan Sultan Selangor. Oleh kerana bab macam ni nak mudah urusan, tak perlu daripada Sultan. Cuma nama surau kena namakan surau, tak boleh nama masjid. Kalau nak nama masjid, kita kena hantar pergi kat Sultan. Lepas tu Sultan musyarat lah, ni ada satu masjid nak buat ni bawah jajahan dia ni. Cuma syarat kita kena pecahkan tu semua. Maknanya tak ada surau lagi, cuma jadi tanah balik. Buat sebuah masjid, macam tu boleh. Cuma dah ada bangunan, dah buat Jumaat, nak namakan masjid, takkan dapat sampai hari kiamat. Betul, sampai hari kiamat takkan dapat. Jumaat dia dah tak dapat yang 500 tadi. 27 boleh. Itu kalau sekiranya kita berjemaah di rumah, kan, suami jadi imam, kita jadi makmum, 27 darjat dapat. Cuma dia tak dapat yang itikaf tu semua, tak ada lah. Sebab tu kat masjid saja. Beza dia kat situ. Betul. Yalah, ada Jumaat ada. Sebab ini dalam mazhab Syafi'i syarat sah tahiyatul masjid mesti dia buat Jumaat. Sebab masjid ni ada tarikh qaryah, jami'. Masjid jami' ni yang buat Jumaat, masjid qaryah ni tak ada Jumaat. Macam surau, kalau ikut kaedah fiqh, itu bukan surau, nama je surau, tapi itu masjid, cuma dia tak ada Jumaat. Lalu di Iran sana Syiah banyak buat masjid, keluarga-keluarga diorang banyak duit, lalu buat masjid, dan masjid mereka tak buat Jumaat. Tu pasal dia bahasa dia surau. Bila sebut surau maknanya masjid yang kami tak buat Jumaat. Tapi orang jatah agama pergi ke Iran, bawa surau, bawa kat Malaysia, jadi namalah surau. Bahkan dalam Al-Quran pun ada. Al-Quran sebut ada satu kalimah tu dalam satu surah,
Maksud surau di situ adalah satu tempat ibadah. Ada tempat ibadah. Cuma berkaitan dengan solat fardunya tak ada Jumaat. Namalah surau. Di dalam Quran ada nama satu surau gitu. Itulah asal usul surau. Kalau nak ditanya, nak jawab, ni lah asal usul dia. Sebab dalam bahasa Arab tak pernah, ataupun dalam kamus bahasa Arab lah, surau memang tak wujud, tak ada pun. Dalam kamus Melayu yang lama pun tak ada surau ni. Gitu. Ni nama baru sebenarnya. Itu pula pada kaedah tak boleh. Dia begini, surau didirikan apabila masyarakat memerlukannya. Bila semua dah bersetuju nak adakannya, lalu wajib meraihkannya. Dia menjadi fardu kifayah, mesti ada. Kalau sekiranya kita kata kita boleh nak buat masjid dekat, lagi pun orang banyak lagi masjid, jangan buat surau. Tidak, nanti menanggung dosa semua satu penduduk. Sebab contoh, dia dah buat surau, tengok-tengok Zuhur tak ada orang, seorang pun tak ada, azan pun tak ada, satu qaryah tu akan berdosa. Dia mesti ada orang yang menghidupkannya. Kalau kita khawatir tak ada orang nak hidupkan surau ni, lalu kita dah jangan buat surau sajalah, datang masjid je lah. Sebab bila kita dah buat surau, ada satu dua waktu kosong, azan pun tak ada, satu penduduk tu akan berdosa. Sebab dia jadi fardu kifayah untuk meraihkannya setiap waktu. Tak ada masalah. Tak perlu itikaf sebenarnya. Begitu. Tak perlu itikaf. Sebab itikaf ni mesti ada yang Jumaat. Mana-mana masjid ada buat solat Jumaat, baru boleh itikaf. Imam Malik pun berfatwa mesti dia pun ada Jumaat. Kalau tak ada Jumaat, dia nama masjid biasa. Yang sah itikaf nama dia masjid jami'. Masjid jami' ni mana surau-surau semua dihimpun, tapi tak ada solat Jumaat, lalu buatkan masjid. Masjid ni ada Jumaat, tu pasal kita itikaf di masjid. Kecuali kalau sekiranya surau tu diangkat balik, makna diangkat kita panggil angkat apa dah, taraf dia diangkat, taraf menjadi ada solat Jumaat, walaupun registernya surau tak, itu dah jadi masjid jami' juga, itu boleh itikaf. Begitu. Etikah dia ada dua maksud. Satu maksud pergi pada syar'i, maknanya perintah syar'i. Ini ada pahala yang sah sebab ada ayat Quran. Yang kedua, etikaf bukan menjadi syar'i, cuma menjadi satu tarbiyah. Sebab Rasulullah kata, jadikan solat di dalam rumah kamu. Dalam hadis lain, hendaklah dalam rumah kamu, bukan, jadikan masjid di rumah kamu. Hadis yang lain pula Rasulullah sebut, dalam rumah kamu mesti ada masjid. Lalu ini bukan maksud syar'i seperti mana masjid ni. Maksudnya kita jangan tinggal juga solat-solat dalam masjid, dalam rumah kita. Seperti mana kita masuk masjid, kita ada cara kita beradab, duduk, kita niat dengan zikir, duduk baca Quran, solat sunat khas. Kita tak fikir tentang dunia. Kemudian dalam rumah kita pun mungkin kita dapat adakan satu tempat khas. Bila kita duduk di kawasan tu, duduk di sejadah tu, lalu kita khaskan untuk zikir, untuk baca Quran, untuk solat. Dia khas. Itulah maksud hadis Rasulullah. Ini ajar tarbiyah. Sebab kalau kita tak adakan macam tu, nescaya kita tak akan nampak dekat rumah kita ada satu perkhususan tempat ibadah. Maknanya tak nampak lah. Sebab apa? Mungkin kita zikir, tengah zikir kita boleh dengar radio, kita dengar, kita tengok TV. Jadi dia tak jadi satu musallah ataupun satu masjid. Sebab masjid mana ada tengok TV, masjid mana ada dengar radio. Atau maksud hadis Rasulullah, ini tarbiyah. Dia tak jadi syar'iyah ataupun di sudut syarak lah. Yang syaraknya di sini saja. Maknanya masjid yang ada masjid jami'. Kemudian yang i'tikaf maksudnya dia duduk dalam tu walaupun sekadar 5 minit ataupun tak sampai. Selagi mana dia ada niat i'tikaf,
walaupun seminit dia duduk dengan niat zikrullah, lalu dia akan dapat. Syarat itikaf dia mesti duduk diam. Jangan jalan-jalan saja aku niat itikaf, dia jalan-jalan tak boleh. Dia mesti duduk diam walaupun seminit, lepas tu dia bangun, dia keluar masjid, dia dapat pahala itikaf. Lalu ni itikaf yang syar'i punya, syarat. Manakala itikaf kita yang nak disiplinkan diri kita, seperti mana yang tadi saya sebut, bukan maksud pahala itikaf di rumah sama macam itikaf di masjid, tak sama. Sebab di rumah untuk tarbiyah saja. Sebab Rasulullah kata, janganlah jadikan rumah kamu macam tanah perkuburan, senyap je. Jadi Rasulullah mahukan kita baca Quran. Seperti mana ada aktiviti di masjid kita lihat, lalu di rumah pun buat aktiviti yang sama. Nah, begitulah. Jadi itikaf tu, maksud itikaf di masjid bukan bermaksud sama seperti mana kita itikaf di rumah. Tak sama. Itikaf di rumah dia tak sama seperti mana di masjid sebenarnya. Cuma nama je sama. Kawasan untuk kita dapat pahala tu, memang ulama kita ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Sebahagian ulama kata antara dalam mazhab Malik, Imam Malik berfatwa semua masjid, semua kawasan tanah haram adalah masjid. Mana di mana saja kita berada, walaupun berada tanah haram, kita solat berjamaah, kita dapat yang 100,000 tu juga. Syaratnya di tanah haram. Walaupun begitu dalam mazhab Syafi'i, Syafi'i berfatwa tanah masjid sahaja. Bila nama tanah masjid dia khusus. Bila nama tanah masjid, orang boleh beriktikaf di situ dan sah iktikafnya. Itu nama tanah masjid. Kalau sekiranya seseorang duduk iktikaf, kemudian pula dia hanya duduk, cuma tak dapat pahala iktikaf. Seperti mana contoh, kita kalau iktikaf dekat kaki lima masjid ni mazhab Syafi'i lah, tak ada sah pahala iktikaf, tak dapat, dia tidak sah iktikaf. Itu pasal sepatutnya ni laki-laki lah, dia datang solat Jumaat, dalam ada kosong, masuk dalam. Jangan duduk kaki lima, dia rugi. Sebab dia duduk lama-lama dengan khutbah, pahala iktikaf tak dapat. Lepas tu kaki lima tak boleh buat tahiyatul masjid. Kecuali masjid dah penuh, barulah dia pergi kat luar. Barulah mungkin moga-moga dia dapat pahala iktikaf tahiyatul masjid. Cuma sekarang ni tak penuh, masuk dalam. Sebab kaki lima ni perempuan haid boleh duduk. Lalu kita tengok Masjid Nabawi ke Masjidil Haram, kita kena tahu tempat-tempat yang memang disebut ini adalah masjid. Lalu kalau kita i'tikaf, kita tahiyyat masjid, dah boleh dah ke situ. Cuma kalau sekiranya bukan, dia disebut kaki lima masjid, tempat orang lalu lalang, lalu tidak sahlah i'tikaf kita, ataupun tak boleh tahiyatul masjid di situ. Kalau kita buat pun tak dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala solat sunat biasa saja. Kalau masjid tu penuh boleh. Kalau berjemaah dapatlah. Kalau berjemaah memang dapat. Ini cuma yang kes dua tu, i'tikaf dengan tahiyatul masjid je. Boleh, selagi mana makmum tu dapat melihat makmum di depan. Ya, tak boleh lihat kat mana dia semayang, tak nampak tu. Yelah, saya rasa orang Malaysia tak buat tu. Saya rasa mungkin mazhab lain lah. Kalau mazhab Maliki, berapa mazhab lagi boleh sampai dia semayang kat hotel. Macam dia semayang cumin hotel tu, dia nampak Masjidil Haram, dia nampak Kaabah. Lepas tu dengar Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar ikut. Mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Maliki boleh. Tu pasal dekat Mekah tu kita tengok orang semayang kat hotel pun ada, orang semayang dekat kaki lima kedai pun ada. Kan, ramai-ramai letak sejadah situ. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Syafi'i tidak boleh. Kalau tak sempat, kita masuk mana saf. Mana saf yang orang dah buat saf ramai-ramai kat situ, dan kita tahu bahawa saf ni dia dapat, kita sendirilah berjaya tengok orang saf di hadapan, dan kita dengarlah takbir dia. Begitu. Sebab apa? Sebab kemungkinan mungkin imam buat satu kesalahan.
dalam solat memerlukan sujud sahwi. Lebih-lebih lagi mungkin dalam rakaat yang keempat sepatutnya dia duduk untuk akhir, dia ternaik jadi 5 dah, lepas tu dia duduk balik. Sebelum dia nak bagi salam, dia akan buat sujud sahwi. Kita pun boleh, awak je tak sebut salam, dia suruh sujud Allahu Akbar, jadi kita akan keliru. Lebih-lebih orang yang tak tahu sujud sahwi, dia akan keliru. Dia buat apa ni? Dan sekali baru dengar salam. Itulah kata, itu pasal disyaratkan makmum mesti dapat lihat. Kalau dia tak mau lihat, dia kena pegang dengan mazhab Maliki. Yang boleh yang kita nampak orang semayang corok-corok tu semua adalah mazhab Maliki, sebab mereka berpendapat itu adalah tanah masjid, tanah haram, tanah masjid. Mana mereka berada, selagi mana dengar takbir imam, selagi mana ada mereka dapat lihat ada makmum, mereka dapat ikutlah, walaupun dah terpisah satu bangunan-bangunan yang lain, sah solatnya. Syafi'i tidak sah. Seperti mana contoh, kita masjid kat situ, kita buat ramai-ramai kat dewan ni, lepas tu kita letak satu skrin besar, terus kat tok imam, dia tengok je imam rukuk, semua nampak. Mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab apa? Dah berpisah bangunan. Kalau bangunan tingkat 2, dia masih satu bangunan, ini dah kira bangunan lain. Tapi dalam mazhab Maliki dia masih sah. Mazhab Maliki dia masih sah. Gitu. Jadi Syafi'i tak boleh nak buat begitulah. Kena pergi juga ke Masjidil Haram. Jangan cari tempat kaki lima jugalah. Gitu. Kaki lima tak boleh itikaf. Dekat masjid kita tanya kat mana kaki lima masjid, sini. Sinilah perempuan haid boleh duduk. Kalau sekiranya ada khutbah hari raya je, Rasulullah SAW datang, duduk situ lah. Kan? Takkan duduk belakang tengah-tengah panas ataupun duduk parking, kesianlah dia. Gitu. Kesianlah perempuan duduk kat parking kan, gitu. Sebab perempuan bila dia hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, Nabi perintah semua sekali datang, kecil, besar, tua, muda, semua. Dia dengar khutbah tu lah. Sebab Nabi perintah dia sedekah. Sebab bila dia dengar khutbah Aidilfitri, Aidil Adha, ada satu amalan dapat settlekan semua masalah dia, sedekah waktu tu. Sebab Nabi kata, aku lihat ramainya dalam neraka orang perempuan, lalu kalau nak settle, kamu sedekah. Tapi syaratnya ni kena mari masjid, lepas tu dengar khutbah, lepas tu je sedekah. Settle lah dia, settle dosa-dosa dia tu. Lain kali datang lah. Memang kita datang pun gitu. Jadi kita sambung lagi hadis Rasulullah ini. Dan jika ia mengerjakannya, makna mengamalkannya, maka dicatatkan baginya 10 pahala kebaikan sampai 700 pahala kebaikan hingga lipat ganda yang sangat banyak. 3 di sini. Yang pertama, bila diamal seperti mana Al-Quran, man jaa bil hasanah. Bil hasanah maksudnya bil amali, dia kena amal. Dia kena amal. Amal ni perbuatan lah. Yang niat tu satu bahagian, perbuatan satu bahagian. Pasal dalam Islam, mana perkara yang fardu, yang wajib, semua bergerak dua-dua, niat dengan perbuatan. Kita tak jumpa satu-satu perbuatan yang wajib, yang difardukan oleh Allah hanya sekadar niat. Kita tak jumpa. Ada ke? Tak ada sebenarnya. Mana ada orang solat pakai niat saja tanpa dia nak diri rukuk sujud, melainkan orang yang uzur saja, dia terbaring, dia lumpuh ke, dia boleh niat saja. Lepas tu nak bergerak tak boleh, nak bergerak isyarat, tapi niat tu berjalan. Macam kita yang segar bugar ni, sihat ni, takkan nak niat duduk atas kursi sahaja kau solat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekod dunia 10 saat je solat. Rekod dunia tu. Ada ke orang solat macam tu? Ada. Sebulan dulu dapat satu kes benda ni sampai kat saya dah. Nak kena settle pula. Budak tu umur 17, bijak budaknya. Tapi ikut seorang ustaz yang mengajar solat pakai niat je. Sebelum ni pun jumpa juga macam tu. Seorang lagi, yang ni pun ada satu ajaran, nama ajaran
Abraham pun solatkan niat juga. Matahari pun ada, bukan saja dekat Penang, kampung saya pun ada. Tapi tak boleh nak pergi tangkap dia, sebab waktu dia syarat jawatan agama nak pergi tangkap, dia tengah buat. Kalau dia duduk diam tengah baring, tak boleh tangkap. Lagi satu, tak ada video-video dia sembah matahari, tak ada keluar. Macam mana nak kata betul dia sembah matahari? Tapi memang betul. Dia solat dua kiblat. Mana matahari naik tu tempat dia solat, mana matahari turun satu lagi solat. Dia menghadap ke situ. Dan dia tak solat 5 kali. Idul Fitri, Idul Adha datang, Jumaat tak ada. Idul Fitri datang nak pakai samping baru. Betul. Ya. Solat dengan niat, kalau ikut pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kafir dah. Cuma saya nak kena selamatkan dia. Cuma kita kena tahu, kita tak boleh terus langsung kata orang ni kafir, tak boleh. Sebab Imam Ghazali dah fatwa, barang siapa menggugurkan syariat, dia kafir. Tapi bersyarat. Contoh macam ustaz tadi kata, sebenarnya solat tak perlu perbuatan, cukup dengan niat. Ustaz ni kafir dulu. Lalu pengikut-pengikut ni dia jahil, dia ikut, dia buat, dia tak boleh jatuh kafir. Sebab rupa-rupanya bila selidik balik tengok, ustaz ni sebenarnya bukan ustaz, tapi dia tu ahli sihir. Perwatakannya macam bukan ustaz dah, tercentuk guru juga. Cakap dia macam orang macam pandai agama lah. Dia berhujah ni, berhujah tu, macam pandai agama. Rupanya dia ni, atau bahasa kita, saya tengok dia ni sihir. Dia buat sihir. Sebenarnya macam ni, dia nak sihir orang tu ikut dia. Agak apa sahaja orang tu ada bagi kat dia. Orang ni kerja-kerja duit bagi kat tok guru ni. Dia sihir. Kemudian pula bab solat tadi pun sama juga. Sebab apa, bila dah budak tu dah kena sihir, tok guru ni cakap A, dia akan A lah, ikut je. Yang besarnya bukan cerita ibadah ni. Yang besar ni dia nak harta. Lalu bila kita sembuhkan dia, ubat dia, sihir dia tercabut, dia sedar balik. Kita dulu solat tak pakai niat, awak pakai niat je. Ya ke? Mana ada? Dia tak sedar, dia tak ingat. Itu maknanya dia kena sihir. Makna kalau kena sihir ni salah satu tanda dia akan bagi apa sajalah. Ada. Tapi kumpulannya tok guru tak ramai. Kumpulan-kumpulan ni yang taksub dengan tok guru ni, salah satunya waktu guru saya pergi kat kawasan dia, pergi kat markas dia, memang betul dia tak solat pun, dia duduk. Sekali tok guru dia pun duduk begitu. Kita yang solat maghrib, dia duduk. Betul. Waktu dia bagi tahu cerita kat saya, guru saya ni, waktu tu dia pergi dekat Kemengsah sana, dekat belakang zoo. Dia kata kereta yang mari-mari Mercedes, BMW, lepas tu ada tanda ni Datuk Seri, kata. Ikut dia, ikut ajaran ni. Gitu. Kaya sungguh tok guru tu. Lepas tu guru saya tanya, dah tak solat ke? Tok guru dia jawab, kami makam-makam tinggi ni tak payah solat. Yang itulah. Dia cukup dengan habis semua waktu solat tu, 5 kali tu dia jadikan satu je. Tapi tetap jadi niat. Dia tak ada perbuatan langsung. Lepas tu guru saya kata, kalau macam tu, kalau nak makan niat je lah, jangan pergi makan. Oh, dia dah ni, siapa ni berani cakap dengan aku? Lepas tu guru saya cakap lagi, kalau macam tu tuan, kalau tuan nak berak, niat dia berak je, jangan pergi. Dia bangun, awak nampak pintu belakang, keluar, dia halau. Ni tempat dia ni tok guru dia ni. Guru saya cakap apa tu, tok guru dia. Rupanya wujud orang macam ni. Tapi itulah kata dia ni. Bila kita sembuhkan dia, kalau cakap-cakap dia tak boleh sembuh, motivasi dia tak boleh sembuh, hantar dia ke pusat pemulihan akhlak tak sembuh. Dia kena perubatan Islam, kena syifa dia, boleh sembuh. Dia tak tahu apa yang berlaku. Kena sihir, dia diikat sihir. Dia akan beri apa saja.
Macam suami lah, dia balik-balik pun kena sihir kat isteri dia, sihir tu kena bagi macam-macam. Tapi tak apa, sebab isteri dia tak sihir sama